rumah adalah harta peninggalan juga kan, dia akan jadi pusaka. Kalau kita bahagi rumah tu kerana nak harta tu pergi ke orang-orang tertentu selepas kita mati. Confirm dah selepas kita mati tu, sebab tu kita bagi. Sebab kalau kita masih hidup, kita masih boleh manage. Maknanya kita bagi tu kerana takut nanti kita mati dan pergi kepada orang yang kita tak nak. Kita hibahkan siap-siap supaya rumah kita tu pergi kepada orang yang kita kehendaki. Tapi kalau rumah satu, kita pun siap-siap bagi letak atas nama anak kita Anak yang seorang, sulung. anak sulung. Itu pun jelas juga. Kerana kalau kita niat supaya anak sulung ni jadi pengurus, kalau bahasa istilahnya dia panggil Mustafi, bila kita meninggal dia uruskan. Dia tak ambil rumah tu sebagai milik dia. Sebab kalau dia ambil sebagai milik dia, itu dah jadi helah. Dah jadi helah untuk lari daripada faraid. Kita takut rumah tu pergi kepada waris-waris yang lain kan. Kita nak rumah tu pergi kepada anak kita. Kalau dia ada anak seorang je, seorang anak perempuan, dan dia ada abang dia seorang, so rumah yang tadi tu pada anak perempuan dia, sebab kalau tidak anak perempuan dia nak duduk mana, satu kan. Kedua, dia tahu abang yang sepatutnya ada hak tu, kita dah tahu secara ni memang memang tak boleh harap langsung. Abang tu akan ambil, faham tak? So macam mana? Itu yang digunakan hibah sebab Dia kita sebenarnya itu letaknya pada takwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia dah tahu tentang orang tu. Tetapi adakah kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu sebelum dia letak hukum hakam faraid ni? Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dah tahu, dan hukum faraid itu daripada dulu sampai sekarang Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu apa yang akan berlaku pada kita hari ini. Dia hanya nak uji kita yakin kepada siapa, kita tak yakin kepada siapa. Kita yakin pada usaha kita sendiri ataupun kita yakin dengan hukumnya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni dia boleh ubah hati orang bila-bila masa sahaja pun boleh ubah. Keadaan orang pun kalau Allah nak ubah, Allah boleh ubah. Dan dalam kes yang Cik bagi tahu tadi, jika dia ni anak perempuan dia seorang, lepas tu dia bagi rumah tu pada anak perempuan dia kerana dia bimbang nanti rumah tu aku pergi ke orang lain, anak perempuan dia pun tak boleh nak hidup dan sebagainya. Itu jelas-jelas lah sama dengan masyarakat jahiliah tadi. Masyarakat jahiliah tadi pun dia bagi kepada anak-anak dia supaya orang lain tak dapat terima. Dia bagi pada anak-anak dia supaya anak dia tu bagi dia dah terjamin. Sedangkan sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dia lebih tahu siapa yang lebih dekat dengan si mati. Cuba kita tengok ayat nombor 11. Allah kata Allah lebih mengetahui siapa yang lebih dekat kepada kamu. Allah dah tahu dah akan timbul dalam diri kita pada zaman kita sekarang ni. Walaupun dah 1400 tahun turun ayat Quran ni, tapi Allah dah tahu dalam hati kita dia akan timbul yang mana si waris ni dah tahu perangai dia. Mengikut ilmu kita yang kita rasa kita dah cukup, sedangkan ilmu Allah tu lebih jauh. Yang dia ni akan biarkan ke, yang dia ni akan tak tahu nak duduk kat mana ke, sedangkan Allah dah tahu perkara tersebut. Jadi sebenarnya kita kena serahkan pada Allah. Itu Allah dah susun. Engkau suruh aku buat macam ni ya Allah, engkau jagalah dia nanti. Sepatutnya takwa orang yang beriman macam tu, sebab kita tahu pembahagian terbaik adalah pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lebih adil, dia lebih lemah lembut. Kalau kita sayang pada anak kita, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hamba-Nya berbanding kita sebenarnya. Jadi kalau kita hibahkan rumah tersebut kepada anak perempuan kita kerana kita takut, kita tak yakin, kita takut nanti dia tak boleh hidup, dia duduk kat mana kan, itu sama dengan ayat 180. Kenapa Allah turunkan ayat 180 tadi? Ada lagi unsur-unsur jahiliah pada masyarakat kita, yang mana mereka tidak sedar apa sahaja alternatif yang mereka buat sebenarnya berpandukan unsur-unsur masyarakat jahiliah yang ada dalam diri, yang masih lagi tidak mereka sedari sebenarnya. Kalau tadabbur ayat 180, asbab nuzul ayat 140 tu, baru kita jelas bahawasanya kita ni tak yakin lagi sebenarnya dengan hukum hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh lagi. Dan sebenarnya benda tu adalah helah untuk mengelak daripada harta dibahagikan mengikut cara faraid. Dan kalau helah ni sebenarnya dosa dia lebih teruk daripada melakukan dosa secara terus terang, kerana kita menganggap Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu, menganggap Allah Subhanahu Wa Taala ni boleh ditipu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak pernah menurunkan azab yang lebih besar daripada azab kepada orang yang cuba menipu helah terhadap dia. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala rekod juga dalam Al-Quran kisah Ashab Sab yang disumpah menjadi qiradah wa khanazir, menjadi beruk dan khinzir. Tahu semua kisah tu kan? Dia halang bekerja hari Sabtu, mereka pergi letak hari Jumaat, mereka ambil hari Ahad. Allah tak iktiraf teknik mereka letak tu, Allah tak iktiraf. Tetapi apa yang Allah iktiraf dalam kisah ni? Allah iktiraf kamu telah mengambil perkara yang Allah larang, iaitu ikan. Aku tak kisah kamu kerja hari Sabtu, kamu pergi kerja hari Jumaat, kamu ambil hari Ahad pun. Tetapi kerja yang kamu buat pada hari Jumaat dan hari Ahad, kesannya adalah sama dengan kamu bekerja pada hari Sabtu, yang mana aku haramkan kesan itu, iaitu mendapat ikan. Faham tak? Jadi ibah rumah apa semua tadi yang Allah haramkan ialah kita pandai-pandai sendiri. Aku nak bagi yang ni pada ni, aku nak bagi ni pada ni. Aku tak nak pusaka peninggalan aku tu jatuh seperti mana hukum Allah Subhanahu Wa Taala, pembahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat tu kesan dia sama, iaitu mengubah harta faraid,
maka hukumnya tetaplah sama. Walaupun tekniknya saya kata halal sebab kita tak mati lagi kan. Hibah tu kita boleh bagi. Tapi sama juga macam ashab tadi. Mereka secara teknikal ni tidak berdosa kerana yang Allah larang bekerja pada hari Sabtu. Mereka tak bekerja pada hari Sabtu. Mereka bekerja pada hari Ahad dan pada hari Jumaat. Secara teknikal 100% tak ada siapa boleh cakap kaum ini bersalah. Secara teknikalnya adakah mereka salah? Mereka tak salah. Tetapi Allah anggap mereka salah ke tak? Yes. Buktinya bukan setakat salah. Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah sumpah manusia jadi beruk dan jadi khinzir. Ya, kita berhelah seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tak tahu. Dia tengok pada niat kita. Macam soalan akak tadi, niat tu jelas-jelas lah untuk bila kita mati nanti, rumah tu pergi kepada anak perempuan.